rasanya bila kita bersama. Ya, 18 hari bulan April 2020. Hari ini adalah hari ke-32 Perintah Kawalan Pergerakan. Anda sedang bersama Aziz dan juga Muaz dalam Borak Kopitiam. Alright, jadi terima kasih untuk anda semua yang kekal berada di rumah. Ya. Tahniah diucapkan kepada anda. Fasa yang ketiga dalam PKP ini, saya rasa fasa yang memang cukup orang kata memberikan sedikit tekanan, akan tetapi cabaran untuk anda berada di rumah. Apa lagi aktiviti yang boleh dibuat kat rumah? Macam-macam. Sebab kita kena plan sesuatu dengan family, dengan anak-anak kan. Lagi-lagi lepas kita dah duduk kat rumah selepas 32 hari. Lepas 32 hari ni aku dah macam-macam benda dah buat kat rumah ni. Dah habis dah. Dah habis dah ni. Rumah dah habis cuci dah. Semua rumah bersih sangat rumah ni, berkilat-kilat dah. Tapi tak apa, kita bersihkan balik. Yeah. Kita buat lagi sekali. Okey, ataupun mungkin cadangan anda boleh tukar tempat kedudukan barangan rumah anda tu. Sebab kadang-kadang bila 30 hari kita dalam rumah, kita dah boring tengok sofa kat situ, meja makan kat situ. Jadi apa kata anda tukar kedudukan tu supaya masuk rumah nampak baru. Layout dia. Yeah. Layout dia boleh tukar. TV nak tukar kat mana? Tukar belah sini pula. Kan? Lepas tu sofa nak duduk belah mana pula? Tukar letak kat dapur. Letak. Barang-barang dapur nak letak kat ruang tamu. Boleh letak juga. Yang penting ikutlah apa anda nak buat. Yang penting kena duduk dekat rumah. Itu adalah kami punya nasihat kepada anda. Dan sebelum kita pergi ke berita-berita yang banyak lagi yang kita nak kongsi kepada anda ni, kita ada satu cerita yang kita nak kongsikan kepada anda. Ini cerita mengenai Jerman. Okey, sebab kita tahu Jerman ni antara negara yang sangat maju, membangun dengan pelbagai barangan dan juga fasilitis yang memang yang terbaik kan. Jadi kita tengok Jerman juga sentiasa memerlukan bantuan kepada negara yang memerlukan, dan paling terbaru katanya ditukar Airbus, sebuah kapal terbang yang sangat besar kepada macam ward di hospital untuk pesakit-pesakit COVID-19 ni. Kalau tengok apa yang ada dekat dalam kapal terbang tersebut, ada ventilator, ada multifunction monitor. Wow. 2 triple syringe pumps. Lepas tu ada suction pumps. Ada macam-macam lagi additional barang yang ada kat dalam tu yang membolehkan tempat tersebut adalah lengkap untuk membawa pesakit-pesakit. Okey, jadi saya tengok kat Facebook juga apabila perkongsian ini telah pun dibuat, ternyata ramai rakyat-rakyat Itali mengucapkan terima kasih kepada negara Jerman sebab begitu prihatinnya kepada Itali, sebab Itali antara negara yang paling teruk dilanda COVID-19 ni, terkesan. Jadi Jerman hantarkan bantuan membawa pesakit-pesakit COVID ini untuk dirawat di Jerman. Alhamdulillah kan. Di mana yang mana kita boleh bantu, kita bantu. Yang dekat Malaysia ni kalau anda nak bantu makanan dekat mereka yang memerlukan, boleh juga. Ada banyak je tabung-tabung yang telah pun dibuat untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan di saat PKP ni. Dan tabung-tabung tersebut ada kena cek dulu sama ada tabung tu adalah sahih ke ataupun fake tabung tersebut. Anda boleh tengok dekat sebenarnya.my. Dekat situ adalah cerita sama ada tabung tersebut adalah tabung yang sahih atau tidak. Alright. Jadi macam biasa, pagi-pagi ni kita nak bawakan untuk anda dulu bagaimana keadaan cuaca di seluruh Malaysia. Untuk anda yang nak jemur baju pagi ini, itu rutin harian setiap hari. Basuh baju, jom kita tengok. Di Kuala Lumpur boleh basuh baju? Boleh Boleh. Sebab cerah. Betul. Alhamdulillah. Boleh basuh sekarang. Di Shah Alam pun sama, boleh masuk baju dalam washing machine. Cerah. Di Ipoh pun, alamak, di Ipoh tak boleh, ribut petir lah. Boleh, pagi-pagi ni basuh awal lah. Basuh awal lah. Mungkin dalam tengah hari akan berubah. Begitu juga di Georgetown dijangkakan ribut petir pada hari ini. Di Alor Stark pula dijangka ribut petir juga. Seterusnya untuk anda yang berada di Arau dijangkakan ribut petir. Ini bermakna anda yang berada di utara, keadaannya memang ribut petir. Kita beralih ke Kota Baru. Dijangkakan cerah pada hari ini. Dan lepas tu kalau kita tengok di Kuala Terengganu pun sama dijangka cerah. Tapi tetap kena stay at home. Di Kuantan pun sama juga dijangka cerah. Okey. Seterusnya untuk anda yang berada di Johor Bahru dijangkakan juga cerah. Keadaan selatan tanah air. Di Bandaraya Melaka pun sama, Muaz. Cerah juga hari ni 18 April. Rindu nak pergi Melaka dah ni. Rindu. Okey, di Seremban juga dijangkakan cerah, keadaan yang baik untuk anda berada di selatan. Di Kuching pula dijangkakan ribut petir. Ribut petir. Di Sabah, di Kota Kinabalu dijangka hujan. Itulah dia antara sedikit sebanyak ramalan kaji cuaca untuk hari ini 18 April. Dan apa kata anda semua stay at home, bolehlah kita menari-nari lagu I Have a Pen. Oi, I Have an Apple.
Apple Pen. Tapi itu lagu lama. Tapi dia kembali popular. Dia kembali popular. Yes, musim-musim kuarantin ni. Ya. Okey, apa yang dia buat? Okey, dia tukar pen Apple Pen tu kan. Dia bawa ajak orang mencuci tangan. Bersempena dengan penularan wabak COVID-19 ni. So Pico Taro ni, penyanyi lagu tersebut, dia tukarlah lirik dekat dalam lagu tu, wash wash wash. Wash wash wash. Dia tukar dia punya lirik tersebut daripada I have a pen, I have an apple tu tukar untuk cuci tangan. Okey, I have a water, I have a soap. Wash 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 wash. Wash wash wash. Tu nampak tu. Tu. Muka dia lah comel lah macam kau. Macam misai kau ni. Macam aku tak ada misai sekarang Kejap, misai dia macam misai fake. Boleh tak kita bagi dengar sikit? I have a hand up. Wash, 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 wash. Okey, walaupun anda rasa geram tengok dia dan juga lagu ni, tahukah anda wash. Lagu ni tersenarai dalam Billboard antara lagu yang paling pendek pernah disenaraikan. Yes, daripada zaman pen Apple Pen tu. So dia tukar jadi ni, tak tahulah akan masuk Billboard balik ke tak. Tapi Zik, sebenarnya kat Malaysia pun ramai penyanyi-penyanyi kita yang memang buat lagu sempena PKP ni kan. Yes. Antaranya Naim Daniel. Setiap hari dia buat lagu-lagu baru. Ya, ada banyak PKP. lagu. Banyak lagu. Dan cakap pasal buat lagu apa semua ni. Terima kasihlah kita ucapkan kepada anda yang memeriahkan suasana. Yang bagi kita semua happy-happy sepanjang PKP ini, dan sudah tentunya kita nak ucapkan terima kasih kepada semua frontliner kita, terutamanya doktor, nurse, pada unit uniform. Dan yang terbaru, kalau kita lihat Pereka Fashion semua membuat satu inisiatif membuat PPE. Yes. Untuk diberikan kepada semua pegawai kesihatan. Sebab kita sedia maklum sebelum ini dikabarkan pakaian keselamatan untuk frontliner kita ni tak cukup. Jadi oleh kerana itu inisiatif yang diambil oleh designer-designer kita telah membuat sendiri dengan bajet mereka sendiri untuk diserahkan kepada frontliner. Antaranya tadi anda tengok Jovian Mendagri. Yes, selain itu juga ada Rizaman, Ruzaini, ada Fizio dan ramai lagi Datuk Razwan Razwil. Datuk Razwan Razwil. Kelvin tu. Dan ramai lagi yang menggunakan kemahiran mereka untuk membantu petugas-petugas frontliner kita. Itu adalah satu tindakan yang terpujilah, yang kita harus puji daripada semua pereka-pereka fashion di Malaysia. Anda semua memang terbaik. Mereka ada kelebihan tersebut, jadi digunakan bakat itu untuk membantu mereka yang memerlukan. Tapi kalau kita pun terfikir juga, kita kat rumah kan Azian, apa lagi aku boleh buat sebenarnya PKP ni Kalau anda tak ada benda yang boleh disumbangkan, selain daripada doa anda boleh sumbangkan, donation tadi, dan apa yang anda boleh lakukan? Duduk di rumah. Itu salah satu tanggungjawab anda juga. Itu sumbangan paling besar tau sekarang. Sumbangan paling besar untuk kita putuskan penularan wabak COVID-19 ni, duduk di rumah. Dan ada satu keluarga yang aku nak kongsi dengan kau ni sekarang, Muaz. Ada satu keluarga ni, mereka dijangkiti COVID-19. Oh, ni doktor tu kan? Yes, satu family. Kat Kelantan. Yes, dan akhirnya satu family ni semuanya sembuh daripada COVID-19. Alhamdulillah. Dan diorang ada buat TikTok. Memang dapat tengok. Ya, daripada dia masuk sampailah dia keluar akhirnya. Ya, sampai orang panggil diorang keluarga TikTok. Sebab kalau kita semua sedia maklum, difahamkan bapanya seorang doktor yang positif COVID-19 ini, dan ahli keluarganya yang lain turut terkesan juga, semuanya positif. Akan tetapi apa yang mereka lakukan, sebab dia dah biasa, sebab mungkin bapa dia dekat hospital, dah biasa nak merawat dan sebagainya ni, jadi diorang tenang. Semua adik-adik dia tenang. Dia orang kata apa? Sebab dapat jumpa satu keluarga kat situ, jadi tak takut. Itulah yang membuatkan dia orang tenang. Dan kalau tengok TikTok dia orang tadi tu, dia orang tukar daripada baju hospital, satu keluarga pakai baju hospital, lepas tu dia tukar pakai baju rumah, pakai baju biasa untuk balik rumah. Itulah dia kegembiraan keluarga-keluarga ni apabila ada antara mereka yang telah pun sembuh daripada COVID-19. Dan diharapkan agar semua yang dijangkiti COVID-19 dekat Malaysia sekarang ini dapat sembuh juga macam keluarga tadi. Okey, jadi kami juga nak bawakan untuk anda, kalau sebut mengenai berita viral ni, ada pelbagai berita di seluruh dunia kan? Ya. Jadi antaranya kita nak kongsikan adalah cerita mengenai apa yang berlaku dekat Jerman dan Belanda ni. Mereka membenarkan laungan azan untuk naikkan semangat bersempena untuk menghadapi COVID-19 ni. Dan ini adalah salah satu tindakan yang sebenarnya agak
agak dipuji, harus dipuji. Di mana laungan azan sekarang ni telah pun dibolehkan di Jerman dan juga Belanda untuk memberikan semangat, dan mereka menjadikan azan itu adalah semangat. Betul. Jadi saya rasa kalau kita lihat inilah dia antara kesan ataupun perkara positif yang kita boleh tengok dalam PKP ni. Jom kita dengar sikit. Baik, kalau kita dengar dari jiwa semua masyarakat Islam di sana. Yep. Jadi sekali lagi tahniah kepada mereka yang sangat prihatin, dan saya rasa kita bila berlakunya COVID-19 ini, semua agama sebenarnya bersama-sama bersatu untuk menentang COVID-19 ini. Jadi kita tak kisah agama apa pun, yang penting sama-sama berdoa untuk kita dapat selesaikan kes ini, perkara ini. Sekarang ni satu dunia terkesan disebabkan COVID-19 ni. Diharapkan agar satu dunia dapat bersatu padulah sekarang ini ya. Dan sekarang ni kita nak kongsikan kepada anda cerita-cerita dalam surat khabar dalam Del 5. Dan yang pertama ni yang kita nak kongsikan adalah sudah tentunya mengenai perkembangan terkini COVID-19 dekat Malaysia. Dan kalau anda nak dapatkan perkembangan tersebut, anda boleh tengok dekat Twitter KKM Putrajaya. Dan kalau mengikut semalam update daripada Ketua Pengarah KKM, kes yang sembuh lagi tinggi daripada kes baru COVID-19. Betul. Ini juga merupakan antara sejarah juga. Ialah dalam tempoh kita PKP ni, sebab kita semua sudah maklum setiap hari mereka yang positif COVID-19 ini beratus. Ya. Akan tetapi semalam ianya bawah daripada 100, dan insya-Allah ini menunjukkan satu kesan yang positif, dan kita harapkan ianya berterusan walaupun memang ada kematian yang dilaporkan. Dan kita sentiasa berdoalah agar sentiasa ada pengurangan terhadap mereka yang positif COVID-19 ini. Ya, kalau ikut dunia sekarang ni dah ada 2.1 juta kes jangkitan global, dan telah pun melibatkan 140,000 kematian seluruh dunia. Jadi itulah benda ni amat memberikan satu impact yang sangat kuat sebenarnya. Betul. Kepada semua orang di seluruh dunia ni. Okey, dan selain itu juga semalam dikongsikan oleh KKM mengenai kit ujian pantas ini. Difahamkan kit ujian dengan ketepatan 100% dari Korea Selatan bakal digunakan untuk kesan COVID-19, dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham memberitahu mereka akan menggunakan kit ujian tersebut yang mempunyai kadar ketepatan 100%, dan diharapkan juga dapat diperolehi dalam minggu depan untuk melakukan ujian saringan secara besar-besaran. Dan difahamkan kit ini dilaporkan menerusi harian Metro berharga antara RM21.64 sehingga RM25.97 bagi setiap unit. Jadi KKM mula menerima kit tersebut pada 28 Mac lalu, dan akan memesan tambahan 200,000 unit sekiranya ia terbukti berkesan. Jadi sesuatu lagi perkara yang sentiasa dilihat positif, supaya kita sentiasa dapat tahu dan juga senanglah untuk nak buat pemeriksaan ni kan, Zik. Sebab sekarang dah ada pandu lalu untuk nak buat pemeriksaan. Bila ada kit ni lagi mudah lah. Alright, itu cerita update mengenai COVID-19. Dan sekarang ini kita tengok dekat Twitter Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana beliau bersama dengan Perdana Menteri Australia iaitu Scott Morrison telah pun membuat video call. Mereka telah membincangkan isu tentang COVID-19 ni, di samping isu hubungan dua ala lah. Termasuklah kepentingan meneruskan perdagangan di antara kedua-dua negara. Sebab apa sekarang ni kita tahu business effect. Business sangat effect, dan macam mana kita nak naikkan perdagangan antara dua negara ni, mereka membincangkan perkara tersebut. Okey, dan selain itu juga turut mengucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas pelantikan Perdana Menteri. Ya, panggilan telefon rasanya mereka buat semalam di antara Perdana Menteri Malaysia dan juga Perdana Menteri Australia. Jadi itulah dia perbincangan Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Perdana Menteri Australia. Dan kalau ada kita nak bercerita mengenai susulan daripada berita tadi, China telah pun membuat perkiraan semula. Okey, sebab difahamkan sebanyak 50% dibuat kiraan semula kerana angka kematian untuk wabak COVID-19 ini meningkat. Jadi semakkan jumlah tersebut dibuat ketika pemimpin dunia semakin lantang menyuarakan bahawa
China tidak terbuka sepenuhnya mengenai kesan virus domestik yang membunuh lebih daripada 140,000 orang di seluruh dunia ini. Jadi menyebabkan separuh penduduk dunia berkurangan atau berkurung di rumah. Jadi secara tak langsung kita tengok Presiden ataupun dari US sendiri Donald Trump secara lantang menyuarakan dan juga menyalahkan negara China tidak telus dalam memberitahu jumlah mereka yang positif COVID-19 Tapi dia dah kira balik lah. Dia dah kira balik meningkat 50% daripada semua angka sebelum ini. Sekarang ni angka kematian telah pun meningkat 50%. Jadi itulah kita akan tengok update dari semasa ke semasa dekat Twitter semua, dekat tempat yang sahih untuk kita dapatkan info. Sebelum anda nak share sesuatu, pastikan berita itu sahih dulu, okey? Dan ini ada satu berita sahih lah yang kita baca dekat biharian.com.my. Ini cerita yang telah pun kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan Keselamatan iaitu Datuk Seri Ismail Sabri yang telah pun memutuskan penghantar makanan perlu jalani saringan kesihatan. Jadi lagi-lagi apabila restoran dan syarikat e-hailing dibolehkan untuk beroperasi sepanjang bulan Ramadan ni. Okey. Jadi apa yang perlu dilakukan, sebab kita faham di Kuala Lumpur, di bandar-bandar besar mungkin tak ada masalah untuk mendapatkan mereka yang nak menghantarkan makanan ini. Akan tetapi mereka yang berada di luar bandar memang ada secara persendirian orang yang menghantarkan makanan ini. Jadi mereka ni perlu buat pemeriksaan dan juga mereka perlu laporkan kepada PBT di kawasan mereka bekerja tu. Sebab apa kita nak saringan kesihatan ini dijalankan supaya mereka ni bebas daripada wabak ini. Sebab yalah, makanan ni kan benda yang paling penting. Memegang makanan dan menjerahkan kepada mereka yang makan, dan bila mereka makan kita takut ada benda-benda yang tak sepatutnya kan. Ya betul. Bukan setakat penghantar makanan je. Petugas di restoran makanan segera, petugas restoran semua perlu membuat saringan supaya tidak menular lah kalau ada virus tu kan. Betul. Ada satu berita yang tular di mana ada satu keluarga yang telah pun lolos daripada sekatan polis. Aduh. Dan Datuk Seri Ismail Sabri juga telah memberitahu di mana ahli keluarga tersebut telah pun dikenal pasti. Okey. Dan beliau ada bagi tahu jangan bangga kalau dapat tipu polis. Sebab apa? Kita dah disuruh untuk duduk di rumah. Kenapa kita nak keluar rumah dengan bawa satu keluarga dan menipu? Lagi-lagi bila dia kata yang anak dia sakit. Lepas tu siap bagi tahu, kongsikan, bagi tahu orang lain, okey, ini tips untuk nak tipu polis lepas daripada sekatan PKP. Saya tak dapat fikir macam mana dia boleh nak menyebarkan benda-benda sebegini. Bangganya kau dapat tipu polis. Kau tak tahu ke nanti memang akan ditahan dan ditangkap sebagainya, dan benda tu pun memang dah dibagi tahu tak boleh keluar, tak boleh pergi mana-mana. Sebab Aziz ni dia keluar negeri tau. Sebab negeri kan tak boleh. Dia memang ada sepadanan. Negeri tak boleh lah. Tak boleh. Tapi dia berjaya lolos tu, dia bangga tu. Yes. Itulah yang kita nak kata sekarang ni. Kalau kita dah disuruh duduk di rumah, duduk di rumah sekarang. Janganlah kita siap keluar, siaplah bagi tahu dekat dalam grup WhatsApp. Nanti kalau nak keluar tipu macam ni, tipu macam ni. Salah tu. Janganlah bagi tips yang bukan-bukan kan. Ada lagi yang satu lagi berita di mana suami guna pas isteri sebagai petugas kesihatan. Aduh, macam-macam perkara lah. Jadi sekarang ni pihak berkuasa memang dah orang kata mempertingkatkan tahap keselamatan serta sekatan ini. Jadi kepada anda sila berhati-hati. Yang takutnya Muaz, takut nanti bila ada yang betul-betul anak ada sakit. Kalau betul-betul ada keluarga yang anak ada sakit, yang nak dibawa ke hospital, perlu melalui satu sekatan jalan raya yang sangat panjang. Padahal anak dia memerlukan rawatan doktor sekarang ni. Tak rasa bersalah ke kita? Betul. Kalau kita sebenarnya anak tak sakit, kita bagi tahu anak kita sakit. Itu saya harapkan perkara seperti ini tak dilakukan lagi lah dalam tempoh ini. Okey, ini berita seterusnya. Dalam tempoh PKP ni juga turut dilaporkan ada berlaku pelbagai masalah rumah tangga. Ini juga sesuatu yang amat merisaukan kita. Difahamkan 353 kes keganasan rumah tangga telah dilaporkan. Ianya membabitkan pelbagai perkara. Ada yang kata sebelum PKP, bila masalah ini tak dapat diselesaikan, jadi bila tempoh kawalan pergerakan ini, ianya lebih teruk. Dan ianya amat merisaukanlah sebab kita berada di rumah dalam tempoh yang sangat lama, Aziz. Jadi kadang-kadang perkara yang kecil pun akan membuatkan kita bergaduh dan sebagainya. Ya, betul.
janganlah pasal benda kecil kita nak bergaduh kan. Cuba untuk kita bertoleransi dengan suami isteri. Dan cakap pasal suami isteri ni, kita nak ucapkan tahniah kepada pasangan suami isteri popular di Malaysia, iaitu Fazura dan juga Fatah Amin, di mana semalam mereka telah mengumumkan yang Fazura hamil 4 bulan. Alhamdulillah. Dan itulah dia yang terkenal dengan hashtag Fazura ni. Kita doakan agar semuanya baik-baik saja. Semoga kandungan dan juga ibunya kedua-duanya dapat sihat dan proses kehamilan ni semua berjalan dengan lancar. Betul ya. Jadi terima kasih juga kepada doa daripada semua peminat-peminat terhadap mereka ni. Kan daripada dulu duk tanya bila lagi dah 2 tahun kan. Akhirnya dah dikongsikan oleh Fazura dan juga Fatah Amin. Tahniah. Ya, tahniah. Itu dia berita-berita delima yang kita kongsikan kepada anda dalam surat khabar ini. Sebenarnya kalau buka online tu ada je berita-berita baru yang kita dapat kan. Jadi jangan lupa untuk keep up to date lah dengan perkara-perkara terkini yang berlaku di Malaysia. Alright, kejap lagi kita akan kembali semula. Untuk anda jangan ke mana-mana. Mungkin ada di antara anda bila dah masuk hari ke-32 ni dah mula dah ada aura negatif. Dulu positif, 1, 2 sampai hari ke-20 positif je. Jangan risau. Kita bawakan kejap lagi macam mana kita nak buang aura negatif. Yes. Semuanya dalam Borak Kopitiam. Di musim COVID-19 ni, bila PKP, kita perlu untuk stay at home. Yes. Kita perlu untuk duduk di rumah, tak keluar rumah, kita tak dapat nak lihat kehijauan. Kita tak dapat nak lihat apa-apa benda yang dekat luar, suasana ramai orang. Lagi-lagi bulan puasa akan tiba tak lama lagi dan itu membuatkan ada banyak aura negatif yang timbul dekat rumah. Betul, sebab kita dah biasa melakukan perkara apa yang kita suka nak buat. Akan tetapi dalam kita PKP ni ada perkara yang kita terpaksa bataskan seketika. Dan itulah saya rasa bila kita dah masuk hari yang ke-32 ni, ini biasa sebagai manusia biasa, kita akan mula rasa nak memberontak. Sebab apa? Kita nak lawan diri kita sendiri ni, Zik. Aku dah duduk benda kat rumah ni, aku dah start boring. Apa kata kalau aku langgar? Apa kata kalau aku keluar? Apa akan jadi? Aku nak langgar lah. Jadi benda-benda tu kita nak menolak. Aura-aura sebegitu kita nak menolak agar kita ni positif. Kita kena ingat sebab kita ni memainkan peranan yang sangat besar. Tanggungjawab setiap individu tu akan menyelamatkan negara kita. Ya, semuanya tu kita akan borak dengan anda kejap saja lagi. Tapi sebelum kita borak bersama dengan tetamu jemputan kita, kita nak cerita pasal satu perkara ni. Ada satu keluarga ni, dia timbang anak yang ke-22. 22. Sebab ramai sangat. Dia risau nak pergi ke hospital. Iyalah, sebab sekarang ni kan dalam COVID-19 ni bahaya. Hospital semua ialah mungkin ada yang menjadi tempat untuk mereka menyelamatkan pesakit-pesakit COVID-19 ni. Akan tetapi anak dah 22, anda bayangkan ramai. Anak dia yang first dia ada cucu dah. Anak dia yang first umur 30 tahun. Dan difahamkan dia dapat anak dia yang first tu masa umur diorang ni 14 tahun. Yes, tapi sekarang ni dia dapat anak yang ke-22. Ramai. Dan sekarang ni dia orang takut nak pergi ke hospital. Tapi akhirnya dia pergi juga, Zik. Dia pergilah. Dia lawan juga. Dia kata ini satu pengalaman yang cukup istimewa lah. Walaupun dia takut, tapi bila dia dah pergi tu, dia rasa okey semuanya. Dan difahamkan juga isteri dia kata, sayang, ini anak yang terakhir untuk kita ya. Cukuplah 22. Cakap pasal anak ramai, kita nak ucapkan tahniah lah dekat bapa dan juga ibu kepada Aiman Tino. Betul lah. Abang Yusri dengan Kak Lina kita. Ibu bapa kepada Aiman Tino dan juga Farah Hazel yang selamat menimang cahaya mata ke-11. Ke-11 Yes, ke-11. Okey. Jadi itulah Aiman Tino dapat adik lagi. Dapat adik. Okey, itu tapi menjadi highlight. Kita nak kembali kepada cerita mengenai aura negatif tadilah. Kita nak kongsikan kepada anda macam mana kita nak buang aura negatif. Kita nak keep positif untuk kehidupan kita. Jadi kita bersama dengan tetamu jemputan kita, seorang perunding motivasi iaitu Datin Sri Fazila Muhammad Ali yang bersama dengan kita sekarang. Assalamualaikum Datin. Assalamualaikum. Wow. Merah menyala dok rumah hari ni. Merah ni pun menyalahkan lagi aura positif. Yalah, itu yang saya nak menimbulkan aura positif sebab tu sebab baju merah. Kalau tidak, gelap tak seronok, kan? Okey, mungkin Datin, kita nak mulakan cerita kita mengenai macam mana kita nak bangkit daripada aura negatif. Sebab sekarang ni kalau kita tahulah, kita terpaksa terperuk di rumah. Kita terpaksa duduk di rumah. Mungkin dalam bila duduk kat rumah ni, macam-macam benda negatif yang kita fikir. Ya, sebenarnya aura positif ni adalah timbul daripada dua perkara. Yang pertamanya, minda kita. Kesihatan mental kita mesti sihat.
mesti positif, mesti minda berfikir cara yang lebih positif. Yang kedua, fizikal kita. Kalau diri kita tak sihat, kalau kita tak jaga kesihatan kita juga, ini saling membantu antara satu sama lain. Jadi, minda yang positif ni ialah kita tak takut. Walaupun dengar penyakit ini hari-hari dalam TV, cerita pasal orang sana mati, di Amerika mati banyak, tapi kita hanya 87 orang ke hari ini dan sebagainya. Ya. Jadi kita tak panik. Jadi jangan ada fobia, jangan ada panik, dan kita sebagai ibu bapa, kita kena bagi tahu anak-anak kita. Kita kena bagi dia, misalnya anak 5 tahun. Anak 5 tahun, kita kena cakap betul penyakit ni bahaya. Kita kena explain dekat dia penyakit ni bahaya. Janganlah kita tak boleh keluar, sebab tu kita kena duduk di dalam PKP ni. Jadi bila kita explain kat dia, ini akan menjadi cerita kepada dia 30 tahun akan datang. Betul. Dia akan cerita balik pengalaman ini. Kerana kita telah memberi satu perasaan, satu minda yang sangat positif supaya mereka juga rasa tak takut. Bila tak panik, tak fobia, bila kita tak fobia dalam hal ini, kita badan immunity system dalam diri kita jadi strong dan insya-Allah kita dapat melawan walaupun perkara-perkara kita tak nampak, ya, kita tak nampak apa dia COVID-19 ni. Kita kalau datang gergasi besar nak makan kita, iyalah. Tapi ni kecil-kecil dia masuk dalam dada kita itu. Ya, inilah satu pengajaran penting kita, minda yang penting, ya. Okey. Kita Baik, Datin, kalau kita tengok juga bagaimana dari mereka yang single, mereka yang bergelar sebagai pelajar yang tak dapat pulang ke rumah, yang berada di kampus dan sebagainya. Ini pun sesuatu yang sukar untuk mereka lakukan. Maksudnya nak kena positif setiap hari dalam bilik yang tak berapa nak besar. Dan mereka lonely. Lonely. Ini lonely ni, kesunyian ini adalah satu perkara yang perlu kita hadapi. Seperti orang yang remaja, orang muda, ya, yang berada di kampus dan sebagainya. Jangan bimbang. Kita ini diuji, ya. Kita ini diuji oleh Allah SWT. Reda yang pertama. Yang kedua, kita kena positif. InsyaAllah aku duduk di sini selamat. Kalau balik tak selamat, ya. Keadaan, sebab itu kerajaan mengadakan PKP ni, ya. Dan mereka perlu faham, ya, perlu faham. Tapi alhamdulillah kita ada WhatsApp group, kita ada chat, kita ada Facebook, kita ada macam-macam, ya. IG pun ada. Jadi ini semua tak runsing, tak duduk kesunyian. Kita dah ada alat-alat social media ini membantu kita untuk meninggikan lagi perasaan ataupun semangat kita untuk fight, untuk melawan COVID-19 ini. Yes. Dan kalau kita bercakap pasal kalau mereka dah gelisah, kalau orang di luar sana dah start gelisah, dah start takut, timbul satu perasaan pentingkan diri, Datin. Ya, ada yang begitu, tapi kita kena meredakanlah, kena bagi tahu. Ini dah sebulan lebih, ya. Kita mula panik, itu panik, ya, dia dah takut. Tapi kita kena tahu, ini adalah satu dalam, bukan kita diperangi oleh wabak COVID-19 ini hanyalah di negeri kita, tapi di negara lain satu dunia, seperti perang dunia yang ketiga, ya. Tapi ini sebagai ujian, kita kena pasrah. Kita kena ingat bahawa ini kita perlu menghadapi. Dan selain pada itu, fizikal kita juga kita kena jaga. Mesti selalu mandi, jangan malas mandi. Mesti basuh tangan, mesti basuh muka. Yalah, kita kalau dah solat 5 kali sehari, 5 kali 3, 15 kali basuh tangan, 15 kali basuh muka. Bayangkan, ini Allah dah ajar kita. Tapi ini yang kita kena jaga. Apa yang Allah tunjukkan, kita kena jaga kebersihan. Kalau baju tu datang dari luar, kita buka, basuh. Ataupun kasut, jangan masuk dalam rumah. Kerana itu juga menyebabkan kuman-kuman tadi atau virus tadi akan ikut kita serta ke rumah kita. Ini yang kita perlu, ya, seperti kita katakan, kita stikam, kita kena bersabar banyak-banyak. Kerana ini ada dugaan. Baik, Datin, selain daripada itu juga, kita ni berada kat rumah lama. Jadi nak atau tak nak, kita akan terbaca pelbagai artikel-artikel yang boleh membawakan kita kepada aura negatif ni. Kan?
Sebab nak buat apa lagi, dia membaca je, alah takut, baca ni takut, baca tu takut. Baca takut, dia tengok dalam TV selalu cerita hari-hari. CNN pun cerita gitu, TV Malaysia pun cerita. Memanglah kita terpaksa menghebahkan. Tetapi kita cuba tak payah tengok TV sangatlah. Bila time berita tengok. Lepas itu buat kerja lain. Banyak yang kita boleh createkan, kita boleh wujudkan dalam hal ini. Misalnya kita adakan hobi kita yang baru. Ya, kita ajak, kalau ibu bapa ajak anak-anak beribadat bersama, ajar anak-anak hubungan yang lebih rapat. Ini semua memberi kita satu pengalaman yang baru. Dan saya nak bangkitkan di sini bahawa kita dah duduk selama sebulan lebih dan kita tengok berita daripada Mr. Bernice. Dia kata air dia dah cantik, air dia dah clear. Kerana dia menggunakan jalan air, dah clear, dah cantik. Environmentnya, persekitaran dah cantik. Ataupun di India ada satu tempat nama Jalhan di Punjab. Dulu berkurun-kurun 30 tahun dia tak nampak banjaran Gunung Everest. Sekarang dah nampak clear. Jadi ini menunjukkan kebersihan. Tuhan bagi kita pause sekejap, duduk sekejap dalam rumah. Jadi dia macam clearkan dunia ini dengan persekitaran yang lebih baik. Kerana kita manusia ni adalah amanah dari Tuhan untuk menjaga lestari di persekitaran kita. Itu yang penting dalam hal ini. Itu pengajaran. Tetapi untuk diri sendiri, untuk jasmani kita, untuk fizikal kita kena jaga. Kita kena ajar anak-anak kita basuh tangan. Setengah orang dia pakai sudu je makan. Dia tak makan dengan tangan. Ini tak membasuh tangan. Tak membasuh badan, tak membasuh kaki. Ini yang penting dalam hal di rumah. Kan kita juga diajar kalau barang dari pasar tu bawa. Jangan terus masuk dalam peti ais. Ya, mesti basuh dulu, cuci dulu, entah kuman apa. Ini satu pengajaran. Ya, betul. Sebenarnya ada hikmahnya di sebalik ada virus COVID-19 ini. Itu yang kita perlu rasakan, kita perlu ajarkan kepada orang muda dan sebagainya. Ya, macam hang nampaknya video tadi. Tapi tak apa Datin. Sekarang ni mungkin Datin ada nasihat kepada mereka-mereka di luar sana, lagi-lagi rakyat Malaysia sekarang ni yang mungkin juga terkesan dari bukan setakat dari segi semangat, dari segi kewangan juga. Mungkin Datin boleh bagi nasihat sedikit Datin? Ya, dari segi kewangan, kalau peniaga-peniaga kecil atau orang yang membuat industri kecil sekarang tak dapat berjumpa dengan orang, tak dapat menjual, premis mereka ditutup, mereka tak dapat menjual barang-barang mereka, ini menunjukkan ekonomi kita telah terganggu sekejap. Tapi Alhamdulillah kita ada kerajaan kita yang prihatin. Dia bagi duit allowance, ya. Dia bagi allowance kepada kita untuk terus hidup. Dan kita perlu bersabar. Mungkin dalam masa ini juga ini adalah satu peluang kepada orang lain untuk membuat perniagaan buah-buahan, misalnya hantar ke rumah, ikan atau sayur hantar ke rumah orang. Ataupun ada yang buat makanan untuk hantar dengan Grab, ya, Grab food. Jadi semua ini menimbulkan satu industri yang baru. Menjual baju. Kita baju rakyat besok tak payahlah pergi kedai. Kita beli online, ya. Bila dah pulih, okey, kita boleh pergi ke kedai, ke mall dan sebagainya. Ini sesuatu yang melatihkan diri kita. Tak ada alternatif ni, ada alternatif ini. Ya, kita bukan minta perkara ini terjadi, tetapi diduga, diberi. Ya, kita selalu berdoa lah. Kita perlu berdoa, minta Allah Ta'ala. InsyaAllah. Angkatlah balik dengan dugaan yang diberi pada kita ni. Amin. Ya Rabbal Alamin. Youngsters, orang-orang muda, janganlah cari pasal. Pergi naik motor, duduk beramai-ramai berkumpul. Itu yang itu orang kata cari sendiri. Cari sendiri. Tapi cari sendiri yang saya heran ni. Ya, mengapakah sendiri nak pergi dan polis tangkap? Polis tolong jaga. Ke pihak tentera tolong jaga kita kerana takut benda ini berjaya. Tapi yang diri sendiri kita tak ada kesedaran di situ. Bukan itu. Bukan kesedaran diri mereka sendiri, tapi untuk orang lain juga akan berjangkit nanti. Datin, satu nasihat yang sangat bagus untuk digunakan oleh semua orang di Malaysia sekarang ni kan, untuk menimbulkan kembali aura positif dalam diri tu. Terima kasih kita ucapkan kepada penundi motivasi kita, Datin Sri Dr. Fazila Muhammad Ali yang sudi bersama dengan kita, Datin.
Terus Terima merah, kasih. terus membara Datin. InsyaAllah. Berdoa. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Datin. Waalaikumsalam. Ya. Aura positif kita harapkan kembali untuk anda semua dalam apa saja perkara yang berlaku. Pasti ada hikmah di sebalik perkara tersebut. Dan kita nak terus kongsikan bersama dengan anda juga. Ini viral kisah mengenai Ratu Cantik di England. Ya betul. Kan? Iaitu Basha Mukherjee. Dia dengan Rani Mukherjee adik-adik? Itu kita tak tahu tu. Tapi nama sama kan? Tapi Lawa, kedua-duanya lawa. cantik. So Basha Mukherjee ni dia dapat jadi Ratu England pada Disember 2019 kan. Selepas dia menang Miss England Pageant. Dan sekarang ni dia berhenti kerja. Okey. Dia buat untuk curahkan bakti dia untuk kemanusiaan. Dan dia berhenti daripada kerja dia yang sekarang ni untuk dia terus berbakti untuk membuat satu kerja-kerja kemanusiaan untuk bantu orang ramai di luar sana. Betul. Bukan setakat di England tapi di seluruh dunia. Okey, dan difahamkan apabila tugasan tersebut sedang berlangsung, dia terpanggil untuk pulang semula ke England ya, sebab difahamkan dia merupakan seorang doktor sebab dia ada kemahiran tersebut. Ya. Jadi dia balik semula ke England untuk bersama dengan rakan-rakannya yang lain kembali bertugas untuk memerangi COVID-19 ni. Jadi tahniah kepada apa Mukherjee tadi? Basha Mukherjee. Basha Mukherjee. Dah lah cantik, baik pula tu. So itulah dia cerita pasal Basha Mukherjee yang kita nak kongsikan kepada anda. Dan ada satu lagi benda kalau kita duduk rumah, Okey. kita tak tahu nak buat apa. Betul. Kita boleh workout. Kita boleh untuk buat senaman-senaman yang senang untuk dibuat di rumah bersama dengan keluarga dan anak-anak. Tapi itulah dia. Antara yang perkara-perkara yang kita boleh buat, kita boleh tengok dekat YouTube. Okey. Kita boleh search antara tugas-tugas, aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat. Boleh buat Zumba. Senam aerobik. Boleh. Kalau kat rumah ada laman besar, boleh main bola dengan anak-anak dekat situ. Yes. Lepas tu kalau laman besar, boleh main bersikal. Okey, jadi macam mana pula laman kecil ni ataupun rumah yang kecil nak pusing satu rumah ni nak lagi macam mana? Boleh ya, antaranya kalau kan kita tahu rumah yang bertingkat ni ada tangga. Boleh turun naik tangga tu, itu menjadi salah satu cara juga untuk nak bersenam, ataupun anda boleh berlari saja di dalam rumah. Benda ni mungkin ada di antara anda fikir tak masuk akal, akan tetapi baru-baru ini saya ada dapat interview seorang lari ni, runner ni, dia telah membuat rekod lari di dalam rumah saja selama 36 jam sejauh 236 km di dalam rumah yang kecil saja. Yes. Dia Kalau pusing. Ya, bercakap pasal ahli sukan. Cakap pasal kalau kita nak buat aktiviti-aktiviti sukan, Cristiano Ronaldo. Dia ni banyak duit, kita tahulah. Dia banyak duit. Lepas tu dia sewa satu rumah yang sangat besar, siap ada padang untuk dia kuarantin diri bersama dengan keluarga. So bila dia kuarantin diri ni, dia ada buatlah macam-macam aktiviti sukan bersama dengan anak-anak dia kan. Lepas tu ada satu video yang tular juga di mana isteri kepada Cristiano Ronaldo girlfriend dia tu, guntingkan rambut dia. Rambut dah panjang. Dia kata kalau duduk rumah ni tetap kena jaga style. So dia pun jagalah style. Okey. Jadi ini antara perkara yang telah pun dilakukan oleh Ronaldo. Jadi tahniah, dia berlari bersama dengan pasangannya, bersenam bersama-sama. Kau tahu tak ini viral tau. Dia punya challenge ni. Antara ahli-ahli sukan semua kena buat benda ni dalam masa 30 saat rasanya. Okey. Berapa banyak yang kita boleh buat? Nampak tak Cristiano Ronaldo tu? Berapa ratus tu dia buat tu? Tu dia edit ke? Tu kan pakai loop je. Dia pakai boomerang ke? tak tahulah. Tapi rasanya dia boleh buat benda ni. Dia boleh buat. Kita nak baring pun susah. Zik, kau buat Zik. Kau kena buat Zik. Sekarang boleh Zik? Tak, sebab sekarang ni memang macam-macam challenge yang ada dia lakukan. Kita tengok kalau atlet-atlet ni ada yang timbang bola, challenge timbang bola. Ini challenge isteri untuk potong rambut suami. Dan benda ni sebenarnya bukan setakat Cristiano Ronaldo je buat. Awal Asyari pun ada buat juga. Shah Al-Yahya potongkan rambut awal. So cantik. Awal Shah nampak macam seorang pemotong rambut yang profesional apabila memotong rambut awal tu. Kami berdua belum berani lagi. Ya. Saya akan cuba. Saya sahut cabaran ni untuk saya suruh isteri saya potong rambut saya. Betul. Kalau nampak Aziz pakai topi, maksudnya habislah, sebelah tak edit, sebelah botak terus lah. Botak terus lah kan. Tapi itulah dia. Ini kita cakap Aziz, kepercayaan kepada pasangan. Kalau kita percaya pada pasangan kita, potong rambut, masak dan sebagainya, kita percaya kita boleh je suruh dia buat. Yes, kan.
Sekarang ni kita boleh teruslah untuk bersama dengan keluarga di rumah. Betul. Kita mintalah keluarga kita untuk buat apa-apa yang kita nak. Sebab sekarang ni kedai potong rambut tak dibuka kan. Betul. Jadinya ramailah rambut yang dah start panjang. Dan jangan lupa juga kalau ada rumah tu boleh buka TV3. Tengok cerita yang bakal ditayangkan. Lagi-lagi kita nak dekat bulan puasa ni, ada satu cerita Jom Berbuka. Okey, difahamkan untuk anda semua mesti nak tahu nak buka apa nanti, menu-menu masakan. Okey, jadi kita bersama dengan Telia dan juga Salamin Hassan untuk episod kali ini. Anak dan juga mak yang mempunyai suara yang sangat-sangat sedap. Akan tetapi untuk anda semua jangan terperanjat. Untuk video ni ataupun program ni telah direkod awal. Jadi ini kita ambil yang benda-benda yang positif, maksudnya cara masakan mereka, bagaimana hubungan mak dan juga anak. Jadi menu yang dikongsikan oleh mereka berdua boleh anda perhatikan semasa berbuka nanti, okey? Ya, jadi itulah dia antara cadangan-cadangan aktiviti yang kita nak anda buat di rumah. Dan ada sebenarnya banyak lagi aktiviti yang anda boleh buat kat rumah. Jadi kita tak perlu nak cakap sekarang ni, sebab apa yang akan memberi tahu pasal benda ni adalah Pegawai Pendidikan Kesihatan Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, iaitu Encik Muhammad Azmir Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Assalamualaikum Encik Azmir. Waalaikumsalam. Agak slow sikit suara Cik ni. Azmir sekarang ni dari mana ni? Di rumah kat mana? Rumah saya di Perisi 5, Putrajaya. Putrajaya. Ya, bagaimana PKP di Putrajaya, Encik Azmir? Adakah kebanyakan penduduk di Putrajaya semua patuh dengan PKP? Oh, semua patuh. Penduduk Putrajaya ni semua bagus-bagus. Kami di Kementerian Kesihatan memang kena masuk ke ofis jugalah kerana perlu melakukan kerja-kerja dan sebagainya. Okey, jadi tadi saya dan juga Haziq kita bercerita mengenai keadaan fizikal ataupun kesihatan kita kena sentiasa dijaga. Jadi kalau kat rumah ni, apa lagi yang boleh kita lakukan untuk mengekalkan tahap kecergasan kita sebenarnya, Encik Azmir? Okey, pertama sekali saya nak terima kasih kepada Borak Kopitiam kerana sudi bersama-sama dengan kami daripada Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia berbicara tentang kepentingan aktiviti fizikal. Sebelum tu saya nak nyatakan sikitlah pasal kepentingan aktiviti fizikal ni kan. Kalau kita tengok, kalau macam kita lakukan aktiviti fizikal ni 30 minit sehari. Jadi sebenarnya hanyalah bersamaan dengan 2% je daripada masa yang kita ada dalam masa sehari. Betul tak? Tapi sebenarnya yang 2% ni sebenarnya kita dapat mengurangkan risiko kematian sebanyak 20 hingga 30% daripada mereka yang tidak aktif lah. Jadi ini dapatan yang kita dapat daripada Tinjauan Kesihatan Kebangsaan tahun 2015. Jadi sebenarnya apabila PKP ini dilaksanakan, kita tengok memang keperluan untuk kita laksanakan aktiviti fizikal dan senaman ini lebih mendesak. Sebabkan ramai yang stres dan buat pengambilan makanan dengan lebih banyak, dengan lebih kerap. Betul tak? Betul. Jadi sebenarnya lebih mendesak untuk kita lakukan semasa PKP ini sebab kita nak kena burn kalori yang ada tu dan yang lebihan tu, dan juga untuk kita mengurangkan stres yang kita ada itulah. Dan juga untuk aktiviti fizikal dan senaman ni memang begitu banyak sekali lah yang kita boleh lakukan. Namun pertama sekali kita kena set dulu target kita. Contohnya kita sekarang ni kita target 10,000 langkah sehari. Jadi untuk kita monitor 10,000 langkah ni, kita boleh gunakan fitness tracker yang ada lah. Macam-macam fitness tracker yang ada kan. Kita boleh track kita punya langkah tu. Dan cara untuk kita capai, pertama sekali kita lakukan aktiviti fizikal. Kita boleh berjalan keliling rumah, kita boleh naik dan turun tangga, kita boleh mengemas rumah dan sebagainya. Dan juga kita boleh lakukan pelbagai jenis senaman lah, seperti redangan, lari setempat, kita boleh melakukan tambatan, skipping dan pelbagai lagi. Dan kalau yang paling senang sekarang ni, ada banyak online classes yang ada yang boleh diikuti kan. Dan kami di Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri ada bawakan kepada semua melalui portal FB My Health KKM dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ada bawakan FB Live Home Workout. Memang dah berlangsung. Namun pada hari ini dan hari Ahad memang kita stop. Pada hari Isnin kita akan bersiaran semula pada pukul 11 FB Live. 20 hari bulan 4 kita ada full body weight workout. Pada hari Selasa kita ada Let's Goyang. Let's Goyang tu buat apa, Zumba ke apa tu, Cik Azmir? Bukan, ni untuk khusus untuk warga emas. Nantikan, semua memang menarik sesinya. Wow, menarik. Kalau kita dengar dia punya nama pun dah cukup menarik dah tu, Cik Azmir. Kan, goyang. Yes, dan kita ada kalau pada hari Rabu kita ada viral versus TikTok. Itu yang kita punya home workout lah. Alright, itu antara cadangan-cadangan lah yang diberikan oleh KKM sendiri. Dan kalau
cakap pasal suami dan juga isteri di rumah ni, Cik Azmi. Kan, suami isteri ni kadang-kadang mereka lagi suka aktiviti makan daripada aktiviti senaman. Aduh. Ya, betul. Jadi macam mana kalau mereka berdua, kita ada 2 orang nak buat senaman, nak buat aktiviti-aktiviti di rumah ni. Adakah ada banyak sebenarnya cara, Encik Azmi? Itulah sebab sebenarnya kalau dah tak ada peralatan yang ada di rumah, boleh kita angkatlah pasangan kita tu kan. Contohnya suami angkat isteri ataupun isteri angkat suami lah. Itu kalau yang bagi yang larat lah. Kalau yang tak larat boleh angkat anak lah. Dan namun kita boleh gunakan pelbagai jenis lain yang ada di rumah kan. Kalau kita suami dan isteri kan, boleh gunakan pertama sekali kerusi dan meja lah yang paling basic. Yang kedua, kita boleh gantikan dumbbell ataupun yang tak ada di rumah kan, resistance band yang tak ada di rumah, kita boleh gantikan dumbbell tu dengan botol air ataupun babi yang diisi dengan air. Dan kalau resistance band yang biasa kita gunakan, kita tak ada, kita gunakan tuala ataupun t-shirt. Dan yang ketiga, kita boleh gunakan dinding sebenarnya boleh kita gunakan. Dinding kita hanya duduk di dinding, kita buat wall sit. Tadi dalam video dah dikeluarkan. Wall sit 30 saat kita boleh buat 4 hingga 5 kali pun sebenarnya dah menjadi satu senaman. Oh, maknanya bukan dengan pasangan je lah, dengan dinding pun kita boleh buat senaman. Boleh, tapi suami dan isteri bersama-sama. Boleh gunakan. Sebab saya yakin semua ada dinding. Suami dan isteri bersandar di dinding. Lebih erat lagi kan. Okey. Jadi ada yang kata kalau bersenam di rumah ni boleh ke nak dapat ataupun nak buang kalori ni, sebab dalam rumah ni tarikan aura untuk duduk makan, duduk tidur tu lebih hebat daripada untuk nak bersenam. Jadi macam mana kita nak dapat kekuatan? Kita kena bersenam walaupun dalam rumah. Betul. Lagi-lagi semasa PKP ni kan. Jadi sebenarnya above all yang paling penting sebenarnya adalah kita kena make it fun. Betul tak? Betul. Kalau aktiviti tu memang enjoy kan. Memang kita tak perlu paksa pun. Memang kita sendiri yang akan buat. Betul tak? Jadi that's why kita memang suggest untuk rakyat Malaysia untuk macam tadilah kalau ikut yang online yang melalui course-course yang ada memang sangat menarik kelas-kelas mereka. Dan yang penting kalau contohnya kan, kalau yang macam yang orang kata tu macam dah malas senaman ni, contohnya semasa menonton TV ataupun layanan internet ataupun mendengar lagu, buat regangan kan, duduk dah terlampau buat regangan, bangun kan, lepas tu lakukan macam contohnya kerja-kerja rumah yang biasa itulah. Jadi memang kita perlu cari juga macam mana kita make it fun benda itulah. Yes, yang penting kita kena make it fun, kita kena selalu buat senaman di rumah, jangan asyik makan sahaja ya. Ya. Alright, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Pegawai Pendidikan Kesihatan Bahagian Pendidikan Kesihatan KKM Muhammad Azmi Mustafa yang sudi bersama dengan kita. Terima kasih Encik Azmi. Okey, sama. Okey, jadi peringatan bersama tu. Ya, betul. Peringatan bersama je kan. Kita kena selalu bersenam di rumah. Ada banyak sebenarnya cara kalau kita tak ada peralatan. Okey. Selalu kita kata kita pergi gym. Yes. Jangan risau, dekat rumah pun kita boleh cari benda-benda. Kita boleh angkat minyak masak tu pun untuk jadikan dumbbell. Kenapa? Boleh. Peralatan. Wow. Nampak? Okey, jadi sementara kita tunggu Muaz untuk buat apa nama benda ni? Chair bell. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. 506, 507. Sentiasa ada di sisiku, menemani jiwaku kala suka dan tawaku. Kau mewarnai terang hidupku. Kaulah hati dan nyawaku. Ku akan tetap pastikan kau kan selalu tersenyum.
Ya, itu dia lagu terbaru Haris Baba, Bagai Selalu. Lagu tu kalau kita tengok lebih kepada ditujukan kepada anak dia. Sebab video klip ni dah keluar. Yep. Jadi kami sendiri pun dah tengok. Memang sesuatu yang lain. Yep. Ya, dan mungkin anda pun tengok ada pelbagai tafsiran mengenai video klip tersebut. Jadi bagi menerangkan dan juga berkongsikan mengenai lagu tersebut, kami bawakan untuk anda Haris Baba bersama dengan kita pada hari ini. Ya, Assalamualaikum Haris. Waalaikumsalam. Thank you so much for having me. Itu dia. Ya Allah, handsome-nya Haris. Thank you. Duduk dekat rumah pun handsome. How you guys Haris, doing, man? bagaimana keadaan dekat Kota Kinabalu, Sabah sekarang ni? I think I heard KK sini dah red zone So I don't know, man. Things here, lockdown is still going on So just at home every day je, tak boleh buat apa-apa pun. Yelah, sebab sekarang ni dah lebih 41 kes dekat Sabah. Okey. Dekat Kota Kinabalu lah. Jadinya Kota Kinabalu pun dah termasuk dalam red zone sekarang ni. Tapi Ya, macam mana dengan Haris Baba dan juga keluarga sendiri sepanjang PKP ni? Apa Okey, je yang Haris buat kat rumah? Untuk saya, everyday kat rumah je. And apa yang I learned to do recently is basically masak So recently I've been cooking a lot. Other than that, just focus on sembahyang lah. That's all I think we should be doing at this moment lah. Alhamdulillah. Beribadah Jadi lah. Haris, selain daripada itu juga Haris berada di KK. Bagaimana keluarga di Singapura, Haris? Oh, okay. My mum and dad kat Singapore, diorang actually supposed to come down to KK before the lockdown, tapi they were supposed to spend Ramadan with me kat sini kat KK. Tapi lockdown dah started, so they were not able to fly. So, yelah, my mum and dad kat Singapore, diorang kat Singapore, then I have to wait for lockdown to be over for them to come lah. Yes, okey. Tapi kalau kita tengok di masa PKP ni juga lagu Haris keluar iaitu Bagai Selalu. Jadi macam mana dengan sambutan walaupun semua orang duduk kat rumah, adakah sambutannya menggalakkan Bagai Selalu ni? Actually, Bagai Selalu ni dia keluar sebelum PKP kan. But then we didn't really do much promo yet. Tapi for me, just nak share, I pun not with Full Peace anymore already. I'm out lah. I'm taking a break from music and acting and I'm focusing on my work kat KK and focusing on my family here lah for now. Macam mana? Adakah Haris kata Haris dah stop menyanyi? Seketika? Yes, for now. For now. Okey. Saya dah keluar dari label and I'm focusing on my work kat KK. So maybe when I'm ready again, when I have more free time, then I will come back again lah. Oh, okey. Berapa lama tu? Okey, ini sebenarnya berita baru yang kita dengar. Haris Baba, itu gambar kita tu macam mana gambar kita boleh keluar? So, Haris nak rehat daripada dunia seni. Yes, for now lah. Selama mana tu? Sorry? Selama berapa lama yang Haris nak berehat sebenarnya? Tengok lah, sebab sekarang ni pun dah nak Ramadan. And then I think this PKP is still going to go on and maybe I really have no idea, man, for now. Okey, mungkin inilah waktu untuk bersama dengan family dan juga fokus pada apa yang Haris nak buat kan. Tetapi mungkin nanti akan ada peminat-peminat yang rindu. Jadi adakah berhenti seketika untuk menyanyi di halayak tapi di Instagram, di media sosial akan diteruskan juga? Yelah, betul. I mean, I will still be active on my Instagram. Yes, maknanya still akan post video-video lah. Lagi-lagi orang suka video Haris dengan anak Haris. Teka-teka lagu Hindustan, nyanyi lagu Hindustan, menari tu. Yeah, that's what I like to do. Kan, kena buat lah. So sekarang anak-anak Haris ada 2 orang. Yes, betul. Kan? Yang girl dah berapa umurnya? My girl dah 3 years plus. My boy, he's gonna be 2 years in October. Oktober ni kan. Yes. So Haris dan juga ada juga isteri sekarang ni dekat rumah ada banyak plan untuk anak-anak punya aktiviti. Sebab anak-anak ni antara yang macam dia orang suka untuk explore dunia luar. Yes. Kan? Dia orang suka untuk bermain, nak cabut-cabut rumput. Yeah. Kan? Nak main sepak bola. So, macam mana? Ada apa plan aktiviti dengan anak-anak ni? Tapi my kids, diorang simple lah. Normally, diorang akan lepas bangun, diorang akan main lah. They will play with their toys or they will go down, they will watch TV. Okay. They will watch TV for about 2-3 hours. Then they will take their lunch. Lepas lunch, my boy akan tidur, my girl akan sambung watch TV atau main. Okay. And then every day is like that lah. So, then after my boy bangun, dia akan sambung watch TV and then just be in the living room, dia akan main, then dinner and then
have their milk, and it's just a daily routine for them lah. Senang lah nak jaga dia orang. So afternoon pun maybe after asar I will bring them out to the belakang rumah kat sini ada garage that area. Diorang can just chill around there, play with my cat. Just very simple lah. I mean when I'm back in KK, life kat sini just very simple, very easy, and it's very relaxing over here lah. Okey, jadi Haris, di kesempatan ini mungkin nasihat ataupun pesanan kepada semua yang meminati dan juga menyokong anda selama ini dan juga nasihat untuk dalam tempoh kita berada di rumah ni. Silakan Haris. So basically for me, of course, just want to say a big thank you to everyone yang support me since day one, since I first came into Malaysia. And thank you for the support. Continue to support me. I will definitely come back again. And to all those out there during this PKP period, please stay home. Stay indoors. Please don't go out. I mean, if you have to go out pun, just one person to go and get your groceries. Tapi let's not make the situation worse. So let's follow the orders and just hope for the best lah. InsyaAllah dapat raya lah tahun ni. InsyaAllah. Haris, apapun kita hormati keputusan Haris untuk berehat seketika. Stay safe. Enjoy your life kan. Thank you. Yes. Kami akan merindui Haris Baba. Tapi tak apa, ada video klip. Kita boleh tengok video klip zombie. Okay, Haris. Kita salam dekat semua family. Alright. Thank you. Okay, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Take care guys. Thank you. Bye. Alright. Sedih sebenarnya. Tiba-tiba kita dapat berita di mana Haris Baba ingin berehat seketika daripada dunia hiburan, daripada nyanyian dan juga lakonan. Apapun kita harus menghormati keputusan Haris Baba dan itu apa yang diinginkan oleh beliau. Semoga Haris Baba dapat buat kerja yang dia nak buat tu lah. Betul. Sekarang ni. Sebab kalau kita tengok memang mungkin fokusnya kepada family dulu, anak-anak nak membesar ni. Saya rasa dalam tempoh PKP ni kan, hikmahnya kita dapat melihat anak-anak kita membesar tau. Di depan mata kita, kita dapat mengenal mereka punya karakter. Dan saya cukup yakin, walaupun sekarang ni kita rasa macam tension, tertekan dan sebagainya, kita akan merindui saat ini. Saat yang sangat saya boleh katakan waktu keemasan untuk kita bersama dengan keluarga tercinta kita ya. Ya, betul. Dan kalau kita bercakap pasal keemasan. Okey. Barangan keperluan di Malaysia sekarang ni, barangan keperluan harian seperti barangan basah, roti, apa-apa saja makanan. Kau beli sendiri, Zik? Beli, aku pergi beli. Aku ketua keluarga kan. Sama-sama lah kita. Walaupun salah, ya, ikan kembung dan juga ikan keli. Yes, terbawa balik ikan pari. Kan, apapun kita kena prepare barangan keperluan harian tu. Tapi jangan panik, jangan terlalu overbuy. Yes. Bila dah terlalu banyak beli, tak guna makanan tu dan membazir. Sekarang ni kita bersama dengan peniaga barangan keperluan harian. Kita ada Ain Laudia bersama dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua Ain. Bagaimana sekarang ni bisnes Ain? Okey. Saya Ain dari Ain Fresh Mart. Okey. Saya sebelum ni lebih kepada bidang kecantikan. Okay. Ain bermula membuat COD barangan basah ni pada fasa PKP pergerakan fasa kedua. I bermula membuat fasa pertama. Fasa pertama. Okay? I bermula membuat fasa pertama sebab masa tu semua orang kena duduk di rumah untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan. Okey. Barangan yang tentulah barangan yang banyak mendapat permintaan waktu PKP ni biasanya ikan kembung, cengcaru, siakap, udang, sotong. Dan yang paling banyak mendapat permintaan daripada pelanggan kami ialah ketam nipah bertelur. Okey. Yang itulah yang selalunya menjadi permintaan. Okey, Ain. Kalau kita tengok Ain sebelum ni bukannya buat COD pun, beli barangan basah ni kan? Betul. Macam mana Ain boleh terfikir untuk membuat COD, membeli barang-barang keperluan ni? Mana Ain dapat idea nak buat ni? Sebab pada masa tu saya terfikir tau, sebab masa tu semua orang tak boleh keluar daripada rumah, betul tak? Betul. So di situlah kita macam tercetusnya idea untuk membuat COD ni kepada mereka semua untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. So
kita buat COD ni, so mereka tak perlulah nak keluar daripada rumah, betul tak? Okey, macam mana pula dengan charge? Mungkin ada charge delivery kan? Sebab nak pergi beli barang tu pun macam-macam barang nak kena pergi beli, nak kena pilih. Lepas tu nak pergi hantar lagi. Berapa agaknya charge yang dikenakan untuk delivery tu? Okey, charge yang kita kenakan tak mahal. Kita ambil bawah RM5 sahaja. Ikut kepada jarak diorang tinggal lah, tempat diorang stay. Bawah limit. Kalau dekat-dekat kadang-kadang kita free COD saja. Okey, jadi Ain cover area mana ni? Kita cover area Ulu Kelang, area Ampang, yang Ceras dan yang berdekatan lah. Okey, adakah Ain, kalau kita tengok Ain dah masuk macam dalam box, adakah Ain jual secara package? Maksudnya ikan, sayur dan juga barangan keperluan ini harganya ataupun macam mana Ain? Sebab tengok cantik pula letak dalam box ni. Okey, kita juga menjual satu-satu dan kita juga ada membuat package combo iaitu package jimat lah untuk mereka-mereka yang kurang kemampuan. Sebab sekarang ni kita macam ramai yang hilang punca pendapatan, betul tak? Hilang pekerjaan. So kita menjual dengan harga yang berpatutan lah, harga mampu milik untuk mereka membeli. Yes. Adakah Ain jual dekat semua orang ataupun untuk golongan tertentu saja Ain? Kita jual untuk semua golongan lah, tak kira. Terbuka kepada semua. Siapa yang nak order. So kalau kita duduk dekat dengan Ain senang. Kita suruh Ain COD-kan je lah barang ni. Okey, Ain. Boleh. Nanti boleh WhatsApp je saya. Boleh WhatsApp. Ain, tapi kan bila nak hantar barang COD dan sebagainya, kerisauan orang adalah mengenai kebersihan. Jadi macam mana Ain boleh pastikan kebersihan barang tu sampai kat mereka tu memang bersih kan? Memang selamat. Okey. Sebenarnya barang-barang kita semua akan spray Dettol. Okey, spray anti-nyah kuman kepada barang-barang kita lah, kepada plastik bag kita semua sebelum kita pas kepada customer. Okey, kita akan pastikan runner kita menjaga kebersihan, pakai glove, pakai mask, penutup hidung dan mulut tu kan. Dan diorang akan spray kita punya plastik sebelum kita pas kepada customer lah. Okay. Jadi itulah dia cara-caranya kan. Jadi Ain, kita doakan agar bisnes COD ni dapat terus maju. Kan ramai lagi orang yang COD dengan Ain. Amin. Okey, nanti bila dah habis PKP ni mungkin ada buka mat sendiri, manalah tahu kan. Ain mat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey Ain, terima kasih sebab sudi bersama dengan kita di Borak Kopitiam. Okey. Sekejap. Saya nak bagi tahu kepada semua penonton TV3 sekarang ni yang menyaksikan kita, okey, sesiapa yang nak order dengan kita boleh hubungi saya di nombor telefon 017 241 4528. Boleh call atau WhatsApp je saya. InsyaAllah saya akan reply secepat mungkin. InsyaAllah Ain. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Hikmah PKP. Kita katakan dalam bisnes ataupun perniagaan yang dilanda pelbagai masalah sekarang ni, ada bisnes baru yang wujud untuk membantu mereka yang mempunyai idea dan mempunyai supplier lah. Ya, kan? Betul. Jadi itulah dia. Kita buat bisnes ni untuk membantu mereka yang memerlukan. Betul. Lagi-lagi sekarang ni, musim PKP ni, ramai orang yang memerlukan bantuan. Yes. Kan. Jadi, itulah dia cerita Ain Laudia, peniaga barangan keperluan harian. Dan sekarang ini kita nak bawa anda tengok satu video di mana video ni adalah duet dari rumah bersama dengan artis dari Indonesia. Kita ada Yuri dan juga Dian Sastrowardoyo. Aduh. Wah, cantik. Cantik, manis, suaranya sedap. Jadi jom kita saksikan. Jomlah kita tengok. Dian Sastro. Cerita beri hati yang luka, cinta sederhana, kau buat merana. Bilang-bilang sayang lalu hilang tanpa bayang. Sesuka diri, merona mata namun percuma. Kau anggap bercinta, hanya tawa canda.
Kita memerlukan motivasi sepanjang PKP ni. Yes. Kita perlukan kata-kata perangsang, kata-kata nasihat dan kata-kata positif. Jadi bersama dengan kita di Borak Kopitiam hari ini, kita bersama dengan pakar motivasi yang sangat terkenal iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah yang akan memberikan kita kata-kata yang positif. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ui, ini saya dengar suara pun saya dah tenang, Datuk. Tak payah bercakap, saya dengar suara pun saya dah tenang. Habis macam mana dengan suara kau tak bercakap? Itulah. Datuk, mungkin kita nak tanya bagaimana dengan keadaan kesihatan Datuk sekarang tu? Alhamdulillah sihat. Sihat, syukur alhamdulillah. Naiklah 1-2 kilo. Itu standard lah kan. Okey Datuk, kalau 1-2 kilo standard, yang saya 5 kilo naik ni Tok. Oish, Dan itu masih lagi standard. Itu standard lagi Tok, kita tahu jugalah kan dalam kita ialah usia emas ni kan. Kadang-kadang kita nak tahu juga apa aktiviti Datuk apabila berada di rumah supaya kecerdasan, minda, kekuatan itu sentiasa ada Datuk. Oh, you kata I dah tua itulah. Tak, saya pandang je dia. Tak, saya cakap dalam kita warga emas sama-sama. Kita melampau betul. Tak, maksudnya sama-sama Datuk. Okey. So sebenarnya yalah pada bila-bila masa pun bukannya dalam PKP saja kita kena jaga diri kita ni, sebab orang yang sayang dirinya dia akan pastikan dirinya sihat. So apa yang saya buat ialah saya gabungkan sains, saya ni orang sains dengan sunnah-sunnah Nabi. Contohnya itulah saya sentiasa solat taubat setiap malam itu untuk kita sihat kan. Bila kita taubat, cuci dosa, badan pun sihat. Lepas tu tidur mengiring ke kanan supaya puas tidur, bangun tidur senyum, makan buah sebelum sarapan. Ini semua sains campur sunnah. Memang Nabi buat tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Yes. Lepas tu kita maafkan semua orang. Exercise saya, stretching saya buat sebab orang saya betul-betul emas. You all baru perak kot. Muaz dah on the way emas ni tu. Okey. So saya buat tabata dan juga saya turun naik tangga, lepas tu kejar cucu. Kejar cucu exercise yang sangat menyeronokkan. Yes, betul. Kejadian ini memang tak larat lah tapi Okey Datuk, dengan cerita tu musim PKP ni pun Datuk ada buat dakwah secara alam maya dekat Facebook. Ya. Macam mana Datuk dengan sambutan dakwah daripada alam maya ni? Adakah impaknya sampai kepada penonton-penonton ataupun berbeza sedikit apabila kita bercakap secara fizikal depan-depan? Pertamanya ialah orang mungkin banyak masa dalam masa PKP ni kan. Yep. So saya lihat bila kita update satu-satu status, nampak gaya dia punya respon jauh lebih pantas daripada masa-masa biasalah. Okay. Kadang-kadang kita baru on 5 minit je dah sampai dekat 1000 yang like. Kata, "Wish, maklumlah kita ni kan artis jadi memang comellah. Saya nak tengok dia punya reaksi aja. Kita ni kan artis. Memang sambutannya memang luar biasa sebab mungkin orang ada masa untuk kata orang tu melihat, membaca, mendengar ataupun dan mencerap sambil berfikir. So memang saya nampak kesannya luar biasa dan dia punya reaksi, dia punya kata orang tu respon dan sebagainya. So dan saya biasanya dalam dakwah alam maya ni saya ada dia punya kata orang tu syllabus saya ataupun pengisian mesti ada zikir harian. Setiap pagi pukul 6 pagi saya akan share zikir harian. Katalah hari ni hari Sabtu, zikirnya ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi itu contoh. Lepas tu of course semua orang saya pukul 6.30 saya akan update status doa-doa normal tu yang masa ni lah orang mula nak belajar nak doa baru, nak menghindarkan penyakit, doa untuk yang bujang untuk dapat jodoh. Itu masa saya dengan Zul Arifin nampak macam kembar sebenarnya tapi itulah. Lepas tu kita juga saya masukkan unsur tu nasihat kekeluargaan. Dahsyat. Ini memang impaknya memang luar biasa lah bila nasihat kekeluargaan untuk suami isteri, untuk ibu bapa, menangani masalah anak. Ini semua benda-benda yang sangat relevan dan dekat pada hati kita punya audiens maya lah. Dan of course lah saya masukkan unsur motivasi kehidupan dan sebagainya. So itu antara kata orang tu memang saya nampak dakwah maya ini dia punya impak dalam masa kita diuji ni memang nampak jauh lebih berkesan daripada waktu-waktu yang lain.
Baik, selain daripada itu juga Datuk, kalau kita tengok kekuatan kita untuk bekerja di rumah ni Datuk. Bekerja di pejabat, kita dah biasa dapat kekuatan tu. Tapi bekerja di rumah ni, dia punya ancaman dia, lain macam. Katil memanggil. Tilam memanggil Datuk. Jadi, kita kadang-kadang tak mandi pun depan komputer. Jadi, adakah aura-aura tersebut sebenarnya memainkan peranan juga Datuk supaya kita cerdas, kita kuat apabila kita bekerja di rumah ni? Itu soalan penting tu. Sebenarnya bukan saja katil dan sebagainya, tapi yang paling penting dia punya fridge menggamit tu ya. Dia fridge menggamit tu yang kadang-kadang kita nak buka pintu hati dan pintu minda, tapi pintu peti ais tu yang paling banyak terbuka. Itu yang kadang-kadang jadi cabaran ya. Aku buat lawak jangan tak faham ya. So tak faham tu. Buka peti ais tutup tu banyak buat video dah. Tanggal pintu peti ais. Okey. So kita kena disiplin lah ya, sebab ramai orang bila dia terperangkap dalam PKP, dia ingat cuma duduk di rumah. Tidak. Rupanya bila kita terperangkap dalam PKP, kita kena betulkan seluruh paradigma kita. Ya, bahawa aku dalam ujian PKP ni, dalam wabak COVID-19 ini satu anugerah, sebab kita tahu semua orang dah sebut, tapi kita ingatkan balik. Barang siapa yang duduk di rumah dengan keadaan redha sebab wabak, maka dia dapat pahala jihad. Jadi kita dah different. So aku kena ada disiplin. Sebab kepemimpinan bermula dengan diri sendiri. Ya, jadi kita kena pastikan, dan saya sebagai seorang ayah, sebagai atuk, kita ni sebagai pemimpin, sebagai imam. Jadi tindak tanduk kita jadi contoh teladan kepada ahli keluarga yang lain. Jadi kalau kita tak disiplin, mana mungkin ya anak-anak kita, keluarga kita akan berubah ke arah yang lebih positif. Jadi kena yalah, jangan lupa masukkan dalam doa. Ya Allah, jadikan aku. So ramai orang nak berubah, nak disiplin, tapi sombong. Siapakah orang sombong? Lupa nak doa. So masukkan doa. Selepas subuh je, ya Allah, jadikan aku supaya disiplin, supaya dapat buat kerja aku dari rumah dengan lebih sistematik, so masukkan dalam doa apa perkara yang kita nak lakukan secara disiplin itu. Jadi doa sebagai senjata kita, insya-Allah kita akan dapat lebih mengawal diri kita dan dapat bertindak kerja di rumah dengan lebih berkesan, insya-Allah. Cakap pasal doa ni Datuk, bila kita dapat duduk di rumah, kita akan dapat peluang untuk solat jemaah bersama dengan keluarga, isteri, anak-anak. Right. Mungkin Datuk boleh kongsikan apabila orang ramai merungut apabila tak dapat pergi ke masjid dan juga surau sepanjang tempoh PKP ni. Tapi sebenarnya kita boleh juga solat jemaah di rumah bersama dengan keluarga. Sebenarnya. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sikit macam mana untuk kita tidak marah-marah sebab tak dapat pergi surau tu. Sebab kita risau dia tak pergi surau, dia marah tu sebab tak dapat jumpa kawan dia. Nak mengopi. Macam mana sebenarnya? Itu pun ya juga. Ya, sebab kita ni orang-orang yang suka rutin ataupun kebiasaan. Itu sebabnya bila PM kata kita kena bentuk the new normal. New normal. Itu sekarang jadi catchword sekarang. Dan sangat penting. So, kita kena berubah. Tapi itulah dia. Kita akan rasa kehilangan bila dah kita tak ada, baru terasa kehilangan. Dulu masa masjid surau buka tak penuh juga, ya, kosong juga, ya. Maghrib aja ada sikit, subuh tak ramai, asal zuhur memanglah ya hampir kosong. Jadi memang betul sekaranglah peluang untuk kita mengamalkan apa yang kita kehilangan sebab tak ke masjid surau, tak dapat mengopi dengan kawan-kawan, so kita tukarkan di rumah. Tetapi itulah ya, sebab kita tak tukar paradigma, tak sama mengopi dengan geng-geng, sama-sama pencen, sama-sama warga emas ya, dan ada yang warga platinum 70 ke atas ya. So kita dengan ahli keluarga, so kita kena tukar. Dan sebenarnya ingat satu perkara ya, Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Jadi masa inilah, so rupanya salah satu strategi untuk menyatukan hati ahli keluarga, solat berjamaah, makan bersama, ada masa untuk bonding time ya. Masa inilah ya, kami sekarang ni masa dalam PKP, sarapan bersama dengan keluarga, alhamdulillah. Makan tengah hari sama ya, solat maghrib isyak berjemaah dan sebagainya. So memang seronok. So ini satu perkara yang tidak dapat kita lakukan dalam masa-masa lain. So betul lah bahawa bila kita nampak bahawa PKP ini satu anugerah yang penuh hikmah, maka kita akan nampak kebaikan. Tapi malangnya ramai masa PKP pun masih mengamalkan perangai lama. Maaf, yang tak sembahyang masih tak sembahyang, yang lewat sembahyang masih lewat, yang dengan gadget masih dengan gadget, sepanjang masa kat rumah malah berlebih masa bergadget.
hinggakan itulah ya, isteri komplain, anak-anak pun sedih, cucu cicit pun terasa dan sebagainya. Ya, jadi itu dia. Kalau kita dengar suara Datuk je, kita dah dapat semangat tu. Tengok, Datuk gelak pun dah semangat ni. Jadi Datuk, kita nak ucapkan terima kasih. Sebenarnya kalau boleh kita nak berborak lama lagi dengan Datuk. Kita nak dengar macam-macam lagi nasihat daripada Datuk. InsyaAllah nanti kita akan ajak Datuk untuk berborak bersama dengan kami lagi dalam Borak Kopitiam tu. InsyaAllah. Okey, Datuk. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kita di Borak Kopitiam. Assalamualaikum, Datuk. Alhamdulillah, terima kasih. Dari sisi memang macam Zul Arifin lah. Ya betul lah. Ramai orang cakap begitu. Okey, terima kasih, Datuk. Sama-sama. Itu dia, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah yang bersama dengan kita. Seorang pakar motivasi yang saya cukup kagumi daripada dulu sampai sekarang. Okey, dan selain daripada itu juga kami sebenarnya di Borak Kopitiam ini agak ralat juga dan kami juga ingin memohon maaf kepada semua yang menonton kami dari awal tadi atas kekilafan kita dengan berita mengenai veteran ATM tadi yang tak berpencen, bantuan khas yang telah pun diumumkan oleh Menteri Pertahanan iaitu Datuk Ismail Sabri di atas pengumuman yang telah pun dibuat tadi. Jadi kami memohon maaf dan kita ada terkeluarkan satu slide yang berbeza. Akan tetapi sebagai manusia kekilafan itu pasti berlaku dan kami mewakili semua Borak Kopitiam memohon maaf kepada anda. Terima kasih atas respon yang telah pun diberikan dengan begitu cepat sekali di Facebook dan sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kita sekarang yang memerintah yang semestinya telah pun memberikan yang terbaik untuk segala-galanya bantuan termasuklah pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat yang telah pun diberikan. Ya, jadi di masa sekarang ini kita harus bersatu padu. Kita harus duduk di rumah, stay at home. Kita stop COVID-19 sama-sama untuk kita terus positif di rumah. Hari ini banyak sebenarnya nasihat-nasihat positif yang kita dapat daripada tetamu kita. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton Borak Kopitiam daripada rumah, daripada Facebook Live kan. Terima kasih kepada anda yang komen-komen bersama dengan kita di Facebook Borak Kopitiam. Kita nak ajak anda untuk terus bersama dengan kita lagi esok. Hari Ahad pukul 8 pagi macam biasa. Dengan pelbagai perkongsian yang akan dilakukan. Jadi untuk anda hari yang ke-32 dalam tempoh kawalan pergerakan ini, kita harapkan anda tabah dan sentiasa berdoa agar negara kita cepat-cepat sembuh daripada pandemik ini dan kita semua kena kuat. Ya, jadi kita tinggalkan anda dengan music video lagu terbaru Wani Hasrita yang bertajuk Canggung di Borak Kopitiam. Assalamualaikum, jumpa lagi. Terus stay at home, stay safe, stay cool. Bila hati berlagu